Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azim bin Abdul Rahim. Nama panggilan tu Azim lah kat sini ya. Saya berasal daripada negeri Perak. Saya dibesarkan di negeri Pulau Pinang. Seterusnya saya bekerja dan berkhidmat di Terengganu. Saya sebagai football analyst di Terengganu Football Club, Liga Super. Mostly selama 3 tahun bersama dengan Coach Nafuzi dan barisan kejurulatihan yang lain. Alhamdulillah saya telah berkahwin dan mempunyai 2 cahaya mata dan sekarang menetap di negeri Terengganu. Okey, latar belakang pendidikan saya, sekolah menengah saya di Kelantan. Seterusnya saya menyambung pelajaran ijazah sarjana muda di UNIZA. Seterusnya saya sedang ingin menghabiskan master saya dalam bidang sport science di UiTM Jengka lah. Dan dalam masa yang sama menyambung pelajaran di UiTM Jengka tu, saya bekerja di Terengganu Football Club. Okey, saya bermula dalam bidang performance analysis ni dengan nothing lah, dengan tak tahu apa-apa. Dia proses dalam kita menganalisis video bermula dengan record. Saya belajar sedetailnya cara macam mana nak record tu daripada senior saya lah. Sekarang ni beliau berada di AMD, Akademi Muqtadahari. Dia ajar macam mana cara angle nak record, apa yang perlu direkod, wide ke macam mana ke cara-cara nak record tu. Saya belajar sedetail itu sebab saya tak tahu apa-apa. Bila saya tak tahu apa-apa, saya pasang niat yang saya kena belajar. Bila saya belajar daripada hari ke hari itu, saya dapatlah apa yang football analyst nak dalam kerja ni. Jadi bila saya bermula dengan rekod video, selepas tu saya belajar untuk menganalisis video. Item apa, parameter apa yang kita nak tunjukkan kepada coach dan coach nak tunjuk pula kepada pemain. Jadi proses-proses dalam football analyst tu saya belajar bermula daripada rekod video lah. Dia kena rekod video dalam analyst pun dia satu seni tau. Kita nak bagi orang tu nampak, nak bagi orang tu faham apa video yang kita nak tunjukkan. Walaupun dia bukan entertainment video, tapi video tu dia macam kena ada seni lah. Kita tahu bola sepak tu seni kan, tapi dalam video tu pun dia kena ada seni untuk kita tunjukkan kepada jurulatih. Pada tahun 2017, senior saya yang saya cakap sebelum ni, dia bagi tahu yang di Terengganu, Kelantan dan Pahang, maksudnya di pantai timur lah, kita tak ada football analyst. Jadi saya pasang niat kat situ yang saya nak posisi itu. Saya nak, walaupun saya tak ada apa-apa, tapi saya nak posisi itu. Tapi mungkin sebab niat kita baik, kita nak belajar dari hari ke hari, dari semasa ke semasa. Kita jumpa orang ni, kita dapat ilmu ni. Kita jumpa coach ni, kita dapat ilmu ni. Kita jumpa senior kita dalam analis, kita boleh ilmu lain. Saya kumpul dan saya dapat apa yang saya nak tu sekarang. Sebab yang saya tahu di Pantai Timur ni, untuk bidang performance analysis ataupun football analysis ataupun video analysis ni, tak ada orang lagi. Jadi saya nak jadi orang yang pertama untuk explore benda ni, untuk explore jawatan ni. Okey, untuk skop kerja performance analysis ni, saya selalu bahagikan kepada 3 lah. Sebelum permainan, sebelum game, semasa game dan selepas game. Jadi untuk sebelum game, saya akan menganalisis video future opponent. Maksudnya tim yang kita nak lawan. Contoh kita lawan hari Rabu. Jadi 3 hari sebelum tu saya dah analisis, saya dah tengok game, contoh kita nak lawan dengan Melaka. Jadi saya dah analisis siap-siap yang Melaka punya, dan sebelum saya analisis tu saya dah bincang dengan coach apa yang kita nak tengok, attacking dia ke, defending dia ke, transition dia ke, standard situation dia ke, key player dia ke, strength dan sebagainya. Tu saya dah bincang dengan coach lah, dan saya akan tunjuk pada coach. Dan coach akan bagi tahu saya balik untuk maklum kepada pemain bila kita akan buat video session tu untuk future opponent. Dalam masa yang sama juga, saya akan buat analisis tentang tim kita sendiri. Macam mana filosofi yang coach tu nak main. Analis dia tak boleh pandai-pandai nak buat video, cut video. Kalau bukan maksud saya macam coach tu dia ada filosofi dia. Bila kita nak cut video tu, kita kena ikut cara dia.
Kita tak boleh nak mandai-mandai, nak tentukan coach kena main formasi ni, tak boleh. Kita kena follow dia punya macam saya cakap tadi, dia punya filosofi dia punya pattern of play dia. Dari segi tu lah kita kena follow. Jadi dan saya bagi kat coach, dan coach akan bagi tahu saya balik untuk maklum kepada player bila untuk buat video session. Dan dalam masa yang sama untuk semasa game pula, saya akan buat live technical view di atas, dan saya akan sediakan iPad di bench pada hari perlawanan untuk assistant coach dan coach-coach yang lain untuk tengok dari sudut technical view, bukan entertainment view yang selalu kita tengok Unify buat, yang selalu kita tengok dulu Mai Kujo buat, yang selalu kita tengok MFL buat tu, itu adalah entertainment view, broadcast view. Jadi saya buat untuk technical view untuk memberi gambaran kepada diorang tu. Okey, contoh sebab apa kita kena gol. Okey, kadang dekat entertainment video tu tadi, broadcast video tu kita tak nampak sebab apa? Mungkin ada 1-2 player tak turun, contoh. Jadi dekat technical view tu lah yang akan menjelaskan. Dan dalam masa yang sama juga saya sentiasa bersedia semasa hari game untuk sekiranya ketua jurulatih ataupun jurulatih-jurulatih yang lain beritahu pada saya untuk sebelum habis first half tu, waktu pep talk tu, half time talk tu, diorang nak tengok video kena gol, contoh video set piece contoh. Jadi saya bersedia lah dari sudut tu semasa game lah. Dan connection saya daripada atas ke bawah tu kita akan pakai walkie-talkie lah. Itu semasa game. Dan selepas pada game, saya akan ulang balik proses tu, benda yang sama untuk next game dan next game lah. Macam itulah proses untuk saya menganalisis video lah. Dan dalam masa yang sama juga setelah habis game, saya akan buat match statistik untuk menentukan yang kita akan buat satu match statistik untuk menentukan berapa shot on target dia, off target dia dan sebagainya lah, yang macam kita selalu tengok dekat TV tu kan. Tapi saya akan buat detail lah sikit. Untuk persiapan football analyst sebelum memulakan perlawanan, pertama saya kena bersedia dari semasa ke semasa ketika hari perlawanan. Sebab apa? Sebab ketua jurulatih akan memberi task kepada kita bila-bila masa saja untuk dia tunjuk kepada player, ataupun dia bagi tahu kat saya untuk masukkan dalam grup WhatsApp ke dan sebagainya. Contoh untuk dia panggil defender saja ke hari game. Jadi saya kena bersedia daripada sudut-sudut itulah. Dan dalam masa yang sama juga saya bekerjasama dengan strength conditioning untuk data panggil sport performance tracking. Dalam sport performance tracking yang player selalu pakai GPS tu, dia ada distance cover, dia ada speed, dia ada running, dia ada macam-macam, ada dalam 5-6 parameter dalam tu. Dan saya akan synchronizekan dengan video saya. Bila kita tengok dekat video tu dia speed tu tak laju, kita tengok balik data minit yang keberapa, masa yang keberapa, kita tahu betul lah dia memang lari tak laju waktu tu. Jadi kita ada proof untuk kita tunjukkan kepada pemain. Mula hari game dan saya mula pagi dan tengah hari saya akan ready untuk team briefing pada petang tu. Bersama dengan coach kita akan berbincang lah video mana yang kita nak tunjuk, video mana yang tak perlu kita tunjuk. Saya akan berbincang dengan ketua jurulatih lah sehingga habis meeting dan terus pergi ke stadium lah. Cabaran sebagai football analyst ni, pertama sekali saya kena football knowledge lah. Football knowledge. Kalau kita buat analyst dalam bola jaring pun kita kena ada knowledge pasal bola jaring. Kalau kita buat pasal bola tampar, takraw, kita kena ada ilmu, knowledge pasal sukan-sukan tersebut. Jadi pertama sekali saya rasa football knowledge lah. Football knowledge yang penting sebab dia akan memudahkan kita dalam kerja kita untuk menganalisis video dan untuk kita buat data. Kadang-kadang kita tengok parameter tu, shot on target, tapi kita tak tahu moment tu macam mana sebenarnya yang shot on target tu. Adakah dia shooting tu lepas palang tu dia panggil on target ataupun dia panggil off target. Jadi di situ football knowledge tu penting lah bagi saya. Itu yang pertama lah. Yang kedua, cabaran dalam football analyst ni untuk Liga Super lah, saya cerita untuk Liga Super lah. Kita kena baca game dia dalam 5 game ataupun 3 game ataupun 5 game ke belakang. Itu antara cabaran lah, kita nak menghadap 3 hingga 5 game tu. Satu benda yang saya rasa tak semua orang lah boleh buat.
kita nak ambil satu-satu momen dalam tu, saya rasa bukan kerja mudah lah. Tapi untuk menganalisis data future opponent, cabaran yang saya cakap ni, dia ada kemudahan dia sekarang. Dia ada Instat, dia ada Y-Scout. Jadi dalam tu semua dah siap. Sekali dengan report, ada setengah-setengah kelab yang dah beli benda tu, dia akan memudahkan analis. Ada setengah-setengah kelab yang tak beli benda tu, dia tak menyusahkan analis. Kan? Tapi akan jadi cabaran lah sikit kepada kita. Tu yang kedua lah. Yang ketiga, bagi saya dalam football analyst ni, kita kena cepat berfikir. Dalam Liga Super, Liga Super tak macam Liga Perdana, tak macam Piala Presiden, tak macam Piala Belia. Kita kena cepat berfikir. Maksudnya bila coach cakap yang ni, kita tu kena terus buat yang tu. Kita tak boleh nak kan, dah terlepas 1, 2, 3. Sebab Liga Super dia bukan selain daripada pace game dia yang begitu laju, pace kerja kita pun kena laju juga. Sebab dia punya demand tu bagi saya tinggi lah. Intensity dalam kerja kita tu kena bagi yang terbaik lah bagi saya. Tu antara cabaran lah kan. Senior saya lah dalam football analyst ni, daripada saya tak tahu apa-apa, nak cut video, nak pakai software apa, nak pakai laptop apa, nak pakai apa barang-barang equipment apa, daripada situlah saya tahu. Dan saya tahu, saya pun kena explore diri saya sendiri. Jadi saya rasa senior saya tu antara sumber inspirasi saya lah. Sebab saya belajar dengan dia tu daripada sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda lah. Bukan saya nak puji, nak jack dia lah, tapi kalau dia tengok video ni kan bukan saya nak jack dia, tapi saya rasa dia antara sumber inspirasi saya lah. Dalam masa yang sama juga, saya tengok kerja-kerja analis dekat liga-liga Jepun, liga-liga apa, waktu saya dekat Malaysia dulu, saya ada jumpa dengan analis-analis Thailand, analis Australia, analis Singapura. Jadi situ saya rasa antara kita boleh ambil lah, kita boleh ambil knowledge tu, kita boleh share. Liga dia cara lain kan, coach dia cara lain, coach kita cara lain. Jadi benda-benda tu kita boleh share, kita boleh tengok macam ni. Dan kita akan tahulah dari semasa ke semasa tu apa yang patut kita perlu tambah baik lah bagi saya lah. Pengalaman pahit dan manis saya rasa dalam football analyst ni, masa saya rekod video presiden. Dia, okey, saya cerita macam ni Untuk Liga Super, kita ada stadium, kita ada tempat yang cantik, duduk-duduk atas rekod video. Untuk Piala Belia, Piala Presiden, selalunya dia akan main padang-padang awam. Dia akan main stadium-stadium mini yang tidak mempunyai staging yang tinggi. Jadi kita kena dapatkan satu ketinggian yang baik untuk technical view, untuk analisis kan. Jadi pengalaman saya dekat Perak, waktu tu Terengganu akan lawan Perak next game. Perak ke PKMP, tak silap saya, dua tu lah. Jadi saya rekod video future opponent. Sebab Piala Belia dan Piala Presiden dia tak ada live, jadi saya sendiri yang pergi rekod. Bila saya rekod tu dekat padang PCRC Perak, dia tak ada satu ketinggian yang boleh saya duduk. Waktu tu saya pergi dengan Pajero. Jadi dengan perbincangan saya dengan driver Pajero tu, saya naik atas Pajero, saya rekod. Dan semua orang tengok pada saya. Saya tak kisah orang nak tengok pada saya, janji kerja saya selesai sudah. Lepas tu saya balik Terengganu. Saya rasa itu antara kerja pahit saya lah. Kita naik tempat tinggi, duduk tengah panas tu, saya rasa biasa. Untuk football analyst yang baru nak naik, yang duduk dekat development team, saya rasa benda biasa lah. Kalau kita tak boleh nak buat kerja macam tu, kita tak akan sampai tahap untuk duduk Liga Super, untuk duduk tim-tim yang atas, bagi saya lah. Untuk kelayakan ni, FIFA sendiri pun masih lagi tak menetapkan kelayakan untuk okey, dalam tim ni kena ada PA, kelayakan dia sekian. FIFA sendiri pun tak ada menetapkan benda tu. Jadi apatah lagi AFC, apatah lagi FM. Jadi mungkin atas inisiatif kita, julatih-julatih ni dia akan ambil performance analysis ni daripada geng-geng yang macam saya lah. Geng-geng yang macam daripada Sport Science, geng-geng yang daripada master, yang tengah buat master ke, ataupun yang ada waktu dia praktikal dulu, dia praktikal dengan analisis, geng-geng yang macam
student-student yang baru lepas daripada lepasan ijazah. Macam tu lah. So far memang sekarang ni memang tak ada kelayakan lah. Mungkin atas inisiatif saya sendiri untuk kita nak upgrade diri kita macam mana, untuk kita nak explore performa analisis, football analisis tu macam mana lah. Prinsip hidup saya lah. Prinsip hidup saya, apa yang saya nak tu saya mesti kena dapat. Contoh, saya dulu saya tak ada apa-apa. Jadi saya nak belajar dalam bidang forma analisis ni, saya kena ada CJ forma analisis. Jadi saya cari jalan macam mana saya nak dapatkan forma analisis punya CJ. Okay, sekarang saya dah dapat. Saya tak ada CJ jurulatih. Tapi saya nak tahu tentang macam mana seorang jurulatih tu coaching, dia mengajar pelatih tu, pemain tu. Jadi saya dengan inisiatif saya kena dapatkan benda tu. Alhamdulillah saya dah ada lesen jurulatih. Satu lagi untuk sijil sains sukan. Daripada tak ada, saya akan cari kursus tu untuk saya dapatkan benda tu. Dan dalam masa yang sama juga, saya sedang menyambung pelajaran dalam Master Sport Science di UiTM Jengka. Itu dapat membantu saya untuk saya menterjemahkan data-data yang saya ada, untuk saya publishkan paper saya dalam conference, untuk saya siapkan master saya lah. Itu cara saya menterjemahkan lah. Tapi prinsip saya mesti kena buat benda baik lah. Macam tu lah kan. Benda baik lah. Saya rasa macam tu lah. Saya rasa orang yang terdekat dengan saya pun tahu lah. Kalau saya nak benda tu, saya mesti dapat benda tu. Harapan saya lah, untuk Liga Super tahun depan, kita ada 18 tim. Untuk Liga Under 23 tahun depan juga kita ada 18 tim. Jadi kita memerlukan 36 orang untuk analis. Jadi untuk mana-mana yang baru nak menceburi bidang ni, saya rasa boleh menceburi bidang ni, tapi biarlah bermula daripada bawah, daripada development team, seterusnya pergi kepada performance team. Kalau terus nak pergi naik performance team, nak demand ni, saya rasa benda yang sukar lah untuk buat satu kerja tu. Sama juga macam coach pun, dia dah sampai satu tahap duduk Liga Super, duduk liga-liga yang tinggi tapi kita kena tengok 10 tahun yang ke belakang dia macam mana. Dia bermula pada bawah kan, dia bermula pada liga, mungkin dia bermula pada liga grassroots kan. Sama juga macam kerja saya. Kita nak duduk dalam satu tahap yang tinggi, kita harus bermula daripada bawah lah. Sebab tak ada kejayaan yang datang dalam sesingkat lah, masa yang singkat lah. Tak ada kejayaan yang datang dalam masa yang singkat. Secara umumnya kita tahu yang di setiap kelab untuk performance analysis ni hanya seorang saja yang buat kerja. Dialah yang tengok video future opponent, dialah yang analisis game sendiri, own team punya team. Dialah yang buat match statistik, dialah kadang-kadang yang synchronizekan dengan data strength conditioning. Jadi harapan saya lah untuk performance analysis ni kena ada team, at least 2 orang ataupun 3 orang lah bagi satu-satu kelab, bagi satu-satu team. Sebab saya rasa dengan adanya team, maklumat yang ingin kita sampaikan kepada jurulatih, kepada ketua jurulatih lebih cepat dan lebih berkesan. Saya rasa lah, pandangan saya lah. Saya rasa bila kita ada team tu, kawan ni buat yang ni buat yang ni, jadi cepatlah benda tu cepat untuk kita salurkan maklumat, untuk kita salurkan apa yang perlu, apa yang tak perlu kepada pasukan, kepada player, kepada jurulatih. Dia akan memudah saranan saya, pendapat saya lah. Saya mengharapkan macam tu lah. Dan dalam masa yang sama juga, pihak yang tertentu dalam bidang sukan ni untuk lebih mengadakan kursus-kursus berkenaan dengan performance analysis. Contohnya saya cakap daripada ISN lah. Kena banyakkan lagi kursus-kursus performance analysis supaya bukan sekadar budak-budak saja, budak-budak yang baru nak buat PA, kita panggil PA, performance analysis saja yang minat, tapi dalam masa yang sama juga coaches tu kena minat juga pasal benda performance analysis. Sebab performance analysis adalah salah satu part daripada sport science lah. Selain kita ada fisio lagi kita ada nutritionist, kita ada psychologist.
kan. Form analysis ni ada satu part yang orang panggil support service lah untuk satu-satu tim tu. Kalau orang tanya saya berapa sumbangan form analysis pada pasukan, saya rasa 2% je lah. Tak banyak. Yang lain tu mungkin sebab dia massage banyak ke kan. Mungkin sebab dia fisio dia bagus ke, macam tu lah kot. Pandangan saya lah.